Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Adik-adik apa khabar? Okey, hari ini kita bertemu lagi dalam satu siri yang baru iaitu Bijak Sains bersama Bro Makna. Okey adik-adik, hari ini kita akan belajar tajuk fotosintesis. Adik-adik pernah dengar tak perkataan fotosintesis? Okey, apa yang kita akan belajar hari ini adalah maksud fotosintesis. Okey, adik-adik tahu tak apa maksud fotosintesis? Fotosintesis ni ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Tumbuh-tumbuhan juga adalah benda hidup. Jadi, ia perlu membuat makanannya sendiri. Bila pula fotosintesis ni berlaku ya adik-adik? Okey, fotosintesis hanya berlaku pada waktu siang sahaja iaitu dengan kehadiran cahaya matahari. Okey, sekiranya tiada cahaya matahari, fotosintesis tidak dapat dijalankan. Adik-adik tahu tak di mana fotosintesis ini berlaku? Okey, selalunya ia berlaku pada bahagian daun, pada tumbuh-tumbuhan. Untuk menjalankan proses fotosintesis, ini adalah keperluan-keperluan yang diperlukan oleh tumbuhan. Sekiranya salah satu keperluan ini tidak ada ataupun tidak mencukupi, bermakna tumbuh-tumbuhan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan baik. Okey, apa keperluan yang diperlukan? Okey, yang pertama cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil. Okey, dapat ya adik-adik? Okey, seterusnya, mari kita lihat bagaimana proses fotosintesis ini dijalankan. Okey, seperti yang cikgu kata tadi, untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Okey, adik-adik tahu tak, cahaya matahari ini merupakan sumber utama tenaga. Jadi, sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Untuk pengetahuan adik-adik, cahaya matahari akan diserap oleh daun. Keperluan fotosintesis yang kedua adalah klorofil. Okey, apa itu klorofil? Klorofil ini adalah bahan berwarna hijau yang terdapat pada daun tumbuh-tumbuhan. Okey, seperti mana dalam gambar rajah di bawah, adik-adik boleh lihat pada daun tumbuhan terdapat pigmen yang berwarna hijau di sini. Apa tugas klorofil ya adik-adik? Klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Jadi itulah fungsi klorofil. Okey, keperluan yang ketiga adalah karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ini apa adik-adik? Karbon dioksida ni adalah gas yang terdapat di dalam udara. Jadi untuk melakukan fotosintesis, tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Jadi bagaimana karbon dioksida ini berfungsi? Okey, gas karbon dioksida yang terdapat di dalam udara tadi akan masuk melalui liang pada daun. Okey, adik-adik boleh lihat pada gambar rajah ini. Pada daun, adik-adik boleh nampak terdapatnya liang. Ini dia. Okey, jadi di sinilah tempatnya gas keluar dan masuk. Okey adik-adik, kita akan tengok keperluan yang terakhir iaitu air. Air akan diserap masuk melalui akar tumbuh-tumbuhan. Air akan diserap dan dibawa pada semua bahagian tumbuh-tumbuhan. Air juga merupakan satu keperluan fotosintesis yang sangat penting. Oh ya adik-adik, adakah tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air untuk menjalankan proses fotosintesis? Ya, sekiranya keperluan-keperluan ini tidak mencukupi, bermaksud tumbuhan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan baik dan tumbuh-tumbuhan juga tidak dapat menghasilkan makanan. Okey, seterusnya ya adik-adik, kita lihat pada gambar rajah ini keperluan fotosintesis yang saya dah sebutkan tadi. Yang pertama, karbon dioksida.
air, cahaya matahari dan klorofil. Sekiranya tumbuh-tumbuhan dah dapat semua keperluan ini, tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan kanji dan oksigen. Okey, di sini adik boleh lihatlah. Bahagian ini adalah keperluan fotosintesis dan tumbuh-tumbuhan tadi akan menghasilkan kanji dan oksigen. Ini adalah hasil fotosintesis. Kanji ini adalah makanan lah ya adik-adik. Makanan tadi, kanji ini akan disimpan di dalam tumbuh-tumbuhan dalam batangnya, buah, daun dan pada bahagian-bahagian lain pada tumbuhan. Apa pula yang berlaku kepada oksigen adik-adik? Okey, oksigen tumbuhan akan bebaskan dia ke udara. Oksigen akan dibebaskan ke persekitaran. Untuk kegunaan siapa? Untuk kegunaan manusia dan haiwan. Okay, jadi penting tak? Adik-adik boleh lihat tak betapa pentingnya proses fotosintesis. Bukan hanya untuk tumbuh-tumbuhan, tetapi memberi manfaat juga kepada manusia dan haiwan. Dapat ya adik-adik? Kalau adik-adik dah faham, dah dapat, kita akan masuk ke persamaan fotosintesis. Okey, ini adalah persamaannya. Karbon dioksida tambah air dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan kanji dan oksigen. Sekiranya adik-adik dah faham, adik-adik bolehlah cuba jawab soalan yang kami akan berikan bersama video ini. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.